Permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah. Dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, permulaan wahyu yang diterima Rasulullah adalah melalui mimpi yang benar ketika tidur. Tidaklah beliau melihat suatu mimpi melainkan menjadi nyata seperti terangnya cahaya fajar. Kemudian beliau mulai menyukai menyendiri. Beliau biasa berkholwat di Gua Hira. Di sana beliau beribadah selama beberapa malam, sebelum kembali kepada keluarganya. Beliau membawa bekal secukupnya, lalu pulang kepada Khadijah untuk mengambil bekal lagi. Hal itu terus berlangsung hingga datang kepadanya Al-Haq, wahyu, ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Malaikat datang lalu berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Lalu malaikat memeluk beliau dengan sangat kuat hingga beliau merasa kepayahan, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat memeluk beliau untuk kedua kalinya hingga beliau merasa sangat berat, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, bacalah. Beliau tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Malaikat kemudian memeluk beliau untuk ketiga kalinya, lalu melepaskannya dan membacakan firman Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Qs. Al-Alaq 1-3. Setelah itu Rasulullah pulang dengan hati yang bergetar. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha seraya berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Mereka pun menyelimuti beliau hingga rasa takutnya hilang. Kemudian beliau menceritakan semua kejadian yang dialaminya sambil berkata, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, membantu orang yang lemah, memberi kepada orang yang tidak memiliki, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah karena membela kebenaran. Kemudian Khadijah membawa beliau menemui Warakah bin Naufal, seorang yang pada masa jahiliyah telah memeluk agama Nasrani. Ia mampu menulis dalam bahasa Ibrani dan menyalin sebagian Injil sesuai kehendak Allah. Ketika itu ia telah lanjut usia dan telah buta. Khadijah berkata, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu. Warakah bertanya kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Rasulullah pun menceritakan seluruh peristiwa yang beliau alami. Warakah berkata, itulah Namus, malaikat Jibril, yang dahulu Allah turunkan kepada Musa. Seandainya aku masih muda ketika itu, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada saat itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekuat-kuatnya. Tidak lama kemudian Warakah wafat, dan untuk beberapa waktu wahyu pun terhenti. Kemudian Jabir bin Abdullah al-Ansari meriwayatkan tentang masa terhentinya wahyu. Rasulullah bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Aku pun mengangkat pandangan. Ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku merasa sangat takut, lalu pulang dan berkata, selimutilah aku. Selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan tinggalkanlah segala bentuk perbuatan dosa. Qs. Al-Mudatsir 1-5. Sejak saat itu wahyu turun secara terus-menerus.